Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhurahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya wal mursalin wa qaidil mujahidin wa imamil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Allah masih bagikan kita kesempatan untuk berada di penghujung bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Semoga hidup kita mendapat berkat rahmat pada Allah SWT dengan kurniaan rahmat dan juga keampunan daripada Allah SWT, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang penonton sekalian, insya-Allah dalam kesempatan kali ini kita akan bicarakan tentang Al-Quran dan penulisannya. Al-Quran adalah merupakan wahyu Allah ataupun kalamullah yang merupakan mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab melalui perantaraan Jibril, dan Al-Quran disampaikan kepada orang ramai dengan jalan yang mutawatir dan ditulis dalam mushaf. Al-Quran dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Diturunkan selama 23 tahun, lebih kurang 23 tahun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan membaca Al-Quran merupakan ibadah. Itu merupakan definisi lengkap tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran yang merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap terjaga sampai sekarang berbanding dengan kitab-kitab yang lain. Allah SWT telah menurunkan banyak kitab wahyu yang kita tahu biasa dengar Taurat, Injil, Zabur, Quran kan. Tapi sebenarnya banyak lagi kitab wahyu yang Allah turunkan, seperti mana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-25 bahawa Allah SWT walaqad arsalna rusulan min qablika, sungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul sebelum kamu wahai Rasulullah, wa atainahumul bayyinat, dan kami berikan mereka rasul-rasul ini bayyinat ataupun mukjizat-mukjizat, keterangan-keterangan. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan kepada mereka kitab-kitab wahyu. Rasul yang Allah utuskan seramai 313 orang daripada kalangan Nabi yang berjumlah 124,000 orang. Dan Rasul-Rasul ini Allah berikan wahyu, Allah berikan wahyu ataupun syariat. Cumanya seperti mana nama-nama Rasul yang seramai 313 orang itu tidak diperincikan di dalam Al-Quran. Minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus ma'alaika. Sebagai Rasul kami ceritakan pada kamu, dan sebagainya tidak kami ceritakan pada kamu. Demikian juga kitab-kitab wahyu, demikian juga kitab wahyu. Seperti mana para Rasul tidak didetailkan satu persatu nama-nama mereka dalam Al-Quran, demikian juga kitab wahyu tidak disebutkan satu persatu apakah kitab-kitab wahyu yang telah Allah turunkan ke muka bumi ini. Namun demikian, tidak ada satu pun, walaupun banyak kitab wahyu yang Allah turunkan, tidak ada satu pun kitab wahyu yang Allah turunkan ini Allah menjanjikan bahawa Allah akan menjaga keasliannya melainkan Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikra, yakni Al-Quran, dan kamilah yang menjaga keaslian Al-Quran. Dalam tafsir Jalalain menafsirkan ayat ini menyatakan bahawa Allah SWT menegaskan dalam ayat ini bahawa Allah sendiri yang menurunkan Al-Quran dan Allah sendiri yang menjaga keaslian Al-Quran. Jadi kita akan lihat dalam kelas ini
bagaimana Al-Quran tetap terjaga daripada awal diturunkan sampai sekarang dengan penulisan dan juga hafalan yang dilakukan oleh umat Islam. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita lihat dulu bagaimanakah proses penurunan Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui 3 proses ataupun 3 penurunan. Okey, 3 penurunan. Yang pertama, Al-Quran diturunkan daripada Allah SWT ke Lauhul Mahfuz. Daripada Allah ke Lauhul Mahfuz. Dan penurunan ini diturunkan jumlatan wahidah ataupun sekaligus. Dan perkara ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Al-Buruj ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Bahkan di Al-Quran yang mulia yang berada di Lauhul Mahfuz. So ini penurunan yang pertama daripada Allah SWT ke Lauhul Mahfuz. Penurunan yang kedua daripada Baitul Izzah, daripada Lauhul Mahfuz ke langit dunia, iaitu Baitul Izzah. Dan penurunan ini berlaku juga sekaligus. Dan peringkat penurunan ini yang dicatatkan dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Qadar. Al-Quran diturunkan pada malam Qadar, ya. So, penurunan yang kedua daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia, dan penurunan ini juga berlaku sekaligus. Penurunan yang ketiga. Yang ketiga, penurunan Al-Quran daripada Baitul Izzah langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Dan penurunan ini, peringkat yang ketiga ini, penurunan berlaku munajjaman, sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Dan bermula daripada surah Iqra ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ini 5 ayat yang pertama, itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah sedikit demi sedikit Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad selama hampir 23 tahun, 22 tahun lebih, tapi hampir 23 tahun. Dan ini dirakamkan oleh Allah SWT penurunan Al-Quran ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi perhatikan sekian hadirin sekalian bahawa penurunan Al-Quran melalui 3 peringkat. Yang pertama daripada Allah SWT ke Lauhul Mahfuz, yang kedua daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia, yang ketiga daripada Baitul Izzah langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 peringkat yang pertama diturunkan sekaligus, manakala peringkat yang ketiga diturunkan sedikit demi sedikit munajjaman selama 23 tahun, ya, 22 tahun lebih, hampir 23 tahun. Ini penurunan Al-Quran. Okey, seterusnya, apabila Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ajarkan kepada sahabat pada peringkat awal penyandaran pengajaran Al-Quran lebih kepada hafalan para sahabat. Namun demikian, ada juga beberapa orang sahabat yang menulis Al-Quran. Rasulullah juga mengambil berat tentang penulisan Al-Quran. Setiap kali turun ayat Quran, Rasulullah akan minta sahabat hafal. Kemudian ayat ini ditulis oleh sahabat. Di antara sahabat-sahabat Nabi yang merupakan penulis wahyu ialah Khulafa Ar-Rasyidin yang 4, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Tambah lagi Muawiyah, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid dan
Thabit bin Qais. Ini antara sahabat-sahabat yang mencatat Al-Quran ataupun dikenali sebagai penulis wahyu. Pada peringkat awal turunnya Al-Quran, Rasulullah SAW mahukan sahabat fokus menulis Al-Quran saja. Sebab itulah Rasulullah menghalang peringkat awal para sahabat menulis wahyu agar tidak menulis hadis agar tidak bercampur dengan Al-Quran. Man kataba anni ghairul Quran falyamhu. Barang siapa yang mencatat daripadaku selain Al-Quran, hendaklah dipadam. So, di kalangan ramai sahabat-sahabat ini, ada juga sahabat-sahabat yang mahir tentang ilmu qiraat. Sebab Al-Quran diturunkan dalam qiraat yang berbeza. InsyaAllah kita akan belajar lebih detail nanti tentang ilmu qiraat pada kelas-kelas yang lain. Di kalangan para sahabat yang mahir tentang ilmu qiraat ialah contohnya Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda dan Abu Musa al-Asy'ari. Ini di kalangan sahabat-sahabat yang mahir tentang bacaan tentang qiraat. Qiraat ni ada banyak, cuma kalau di Malaysia ni kita baca ikut qiraat Hafs. Saya bagi contoh lah sebentar selalu, insyaAllah kita akan lihat, akan datang lebih detail. Contohnya ayat Iza, kita baca ikut qiraat Hafs ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Ini dalam qiraat Hafs. Tapi kalau kita baca ikut qiraat Warsh, berbeza sedikit. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Nampak tak perbezaan cara membaca? Ada sedikit perbezaan cara membaca. Contoh surah yang lain saya boleh ambil. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Ini dalam qiraat Hafs. Tapi dalam qiraat Warsh ada sedikit perbezaan dia. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yuhsibu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutami wa ma adraka mal hutamah. Nampak tak bezanya? Wa ma adraka mal hutamah yang kita biasa baca kan, tapi dalam qiraat Hafs bunyinya wa ma adraka mal hutamah. Sama juga dengan baca doa naik kenderaan, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Tapi kalau ikut baris tentu akan baca bismillahirrahmanirrahim, bukan majrihan. Tapi bacaan yang benar adalah bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. So ini peringkat pertama zaman Nabi Muhammad SAW. Al-Quran peringkat awal lebih pada hafalan oleh para sahabat. Namun pada masa yang sama Al-Quran juga ditulis di zaman Nabi. Namun penulisan Al-Quran di zaman Nabi ini, pertama, dia ikut waktu diturunkan. Ia tidak ditulis ikut susunan Al-Quran seperti mana ada sekarang. Ia diturunkan dalam bentuk ataupun dia ditulis mengikut waktu diturunkan, bukan mengikut susunan Al-Quran. Yang kedua, walaupun Al-Quran ditulis, tetapi ia masih belum dibukukan. Ia ditulis di kulit-kulit binatang, di tulang belikat, di pelepah tamar dan sebagainya. Okey. So ini perangkat yang pertama tentang penulisan dan pengumpulan Al-Quran.
Peringkat yang kedua berlaku di zaman Abu Bakar. Apabila Sayyidina Umar melihat zaman Abu Bakar ni ada kelompok Riddah, kelompok yang enggan mengeluarkan zakat pada khalifah, dan Abu Bakar mengambil keputusan untuk memerangi mereka. Dalam peperangan Yamamah contohnya berlaku. Peperangan Yamamah, pasukan Musailamatul Kazzab yang memimpin kelompok munafiqun dan orang yang ingkar kepada Allah SWT diperangi oleh Abu Bakar. Yang jadi masalah ialah ketika itu Sayyidina Umar melihat ramai di kalangan para hufaz yang syahid dalam peperangan ini. Dianggarkan lebih kurang 500 hingga 600 sahabat yang hafal Quran telah pun syahid dalam peperangan ini. So timbul kebimbangan daripada Sayyidina Umar, dibimbangi, andai kata banyak peperangan berlaku, maka lebih ramailah orang yang hafal Quran akan mati syahid. Jadi Sayyidina Umar mencadangkan kepada Abu Bakar agar membukukan Al-Quran, mengumpulkan Quran dan dibukukan. Pada peringkat awal, Abu Bakar agak reluctant untuk menerima cadangan ini sebab ia tidak pernah dilakukan zaman Nabi untuk membukukan Al-Quran. Namun setelah diulang-ulang oleh Umar, akhirnya terbuka hati Abu Bakar, yakin dengan cadangan Umar, kebenaran cadangan Umar agar Quran dibukukan supaya andai kata lebih ramai lagi para hufaz yang syahid, tetap Al-Quran akan terjaga dalam bentuk mushaf. So Sayyidina Abu Bakar setuju akhirnya dengan cadangan Abu Bakar, dan beliau telah melantik Zaid bin Thabit untuk mengetuai kumpulan pasukan yang mengumpulkan dan menulis Al-Quran. Zaid menyatakan bahawa aku pun mencari dan mengumpulkan Al-Quran dari pelepah kurma, permukaan batu dan hafalan orang ramai untuk dibukukan, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Zaid menyusun Al-Quran menjadi satu mushaf yang teratur dan berurutan surah demi surah, hinggalah mushaf ini siap lengkap dan disimpan di tangan Sayyidina Umar. Kemudian di tangan Sayyidina Abu Bakar. Apabila Abu Bakar wafat, Quran ini dipegang oleh Umar. Kemudian apabila Umar wafat, Quran ini dipegang oleh Hafsah yang merupakan Ummul Mukminin dan juga anak kepada Sayyidina Umar. Okey. Tentang urutan Quran nanti kita akan lihat sudut yang lain ya. Bagaimana Al-Quran disusun ikut urutan tu kita akan lihat, tapi dapat gambaran lebih ringkas saja bahawa Al-Quran peringkat awal diturunkan tidak mengikut susunan yang ada sekarang ya. Al-Quran bermula dengan surah Al-Qalam, sedangkan Al-Qalam bukan berada di surah yang pertama. Surah yang pertama ialah surah Al-Fatihah, dan surah terakhir ialah surah An-Nas. Tetapi ia tidak mengikut waktu turunnya Al-Quran. Jadi bagaimana penyusunan Al-Quran ini? Saya sebut sepintas lalu saja sebab kita akan ada bab khas untuk bicarakan tentang penyusunan Al-Quran nanti, di mana 2 tahun terakhir sebelum wafatnya Rasulullah SAW, baginda bertadarus dengan Jibril, dan Jibril membacakan kepada Nabi Al-Quran mengikut susunan surah seperti mana yang ada sekarang, bukan mengikut waktu ia diturunkan. Jadi susunan Al-Quran yang ada sekarang ini adalah mengikut tadarus yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama dengan Jibril 2 tahun terakhir di bulan Ramadan, dan disusun dalam bentuk urutan yang teratur sekarang, bukan mengikut waktu ia diturunkan.
So ini peringkat yang kedua. Peringkat yang pertama tadi di zaman Rasulullah, peringkat yang kedua zaman Abu Bakar, dan Abu Bakar telah pun membukukan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit lengkap menjadi satu mushaf ikut turutan seperti mana tadarus Nabi Muhammad SAW dengan Jibril pada 2 tahun terakhir bulan Ramadan, di 2 tahun sebelum kewafatan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Islam terus berkembang. Ramai orang yang bukan Arab memeluk agama Islam, dan Islam terus berkembang di negara-negara Arab yang lain yang mempunyai lahjah yang berbeza ataupun dialek yang berbeza. Maka datanglah peringkat yang ketiga tentang penulisan Al-Quran. Di kala itu, ini perkara yang berlaku pada tahun 25 Hijrah. Selepas Sayyidina Umar, Islam berkembang seluruh dunia, kemudian diambil alih tampuk pemerintahan oleh Sayyidina Uthman, Islam makin berkembang sehinggalah berlaku peperangan. Dalam peperangan Armenia dan Azerbaijan, timbul kebimbangan daripada seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin Yaman. Setelah mendengar ada orang yang membaca Al-Quran mengikut dialek bahasa Arab yang tidak diturunkan dialek tersebut. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Quraisy dengan dialek Quraisy. Namun demikian tidak nafikan unzilatil Quran ala sab'ati ahrufin. Quran diturunkan dengan 7 huruf. Ada perkiraan yang berbeza-beza. Yang jadi masalah pada peringkat ini ialah ada di kalangan umat Islam yang membaca Al-Quran mengikut dialek yang tidak diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kebimbangan ini akan bercampur baur Al-Quran yang betul dengan bacaan-bacaan yang tidak mengikut apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Contoh yang mudah lah tuan-tuan, ya. Contoh yang mudah, kita di Malaysia ni banyak bahasa dan dialek yang berbeza-beza. Contoh, ya, kalau di Sabah ni orang kata, mana kau, kamu mau ke mana, kan? Kalau di KL katanya, kau nak ke mana, kalau orang utara pula kata, sini kita, ni orang Sarawak, sini kita. Kalau orang utara pula di Kedah kami sebutkan hampi mana. Ayatnya berbeza tapi maksudnya sama. Sebab dialek yang berbeza. Hampi mana, sini kita, mana kau, kamu mau ke mana, lungon dikang. Ini semua maksudnya sama tetapi dialek yang berbeza. Jadi kebimbangan ni diajukan oleh Huzaifah bin Yaman kepada khalifah ketika itu, iaitu Uthman bin Affan. Wahai khalifah, selamatkanlah umat ini sebelum mereka berpecah belah tentang kitab mereka seperti mana berpecah belahnya orang Yahudi dan orang Nasrani terhadap kitab mereka. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat Bible contohnya, Bible ada banyak versi. Bible ada banyak versi, lebih pada 200 versi. Dan tidak ada satu pun versi dengan versi yang lain itu identical sama. Berbeza dengan Al-Quran, berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran walaupun diterbitkan di mana saja, dicetak di mana saja, berada di mana saja, ia terdiri daripada 114 surah, bermula dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, dan semua huruf demi huruf sama kecuali ada kiraat yang berbeza-beza sahaja. Ini tidak berlaku dalam Bible. Ini tak berlaku dalam Bible. Jadi cadangan yang dicadangkan oleh Huzaifah bin Yaman, jangan sampai berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam ini seperti mana perpecahan yang berlaku di kalangan orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan cadangan yang dilakukan oleh Huzaifah bin Yaman ini disetujui oleh Khalifah Uthman. Lalu Khalifah Uthman mengambil keputusan memerintahkan Zaid bin Thabit sekali lagi untuk mengetuai mengumpulkan Al-Quran dalam kiraat dialek yang berbeza-beza dan ditulis dalam satu mushaf, ya. Dan Uthman mengutuskan utusan untuk mengambil Al-Quran yang telah
ditulis di zaman Abu Bakar di bawah simpanan Hafsah untuk menjadi rujukan, dan Hafsah memberikan Al-Quran ini kepada Uthman, dan Zaid bin Thabit bersama dengan Sa'ad bin Al-As, Abdurrahman ibn Al-Harith radhiyallahu anhum, untuk menulis kembali Al-Quran dengan qiraat yang berbeza dan diperbanyakkan. Zaman Abu Bakar hanya satu saja, tapi zaman Uthman ditulis 6 nuskhah. Dan Uthman berpesan kepada mereka, jika kamu semua berbeza bacaan dengan Zaid bin Thabit sebagai bacaan Al-Quran, maka tulislah Al-Quran ini dengan dialek Quraisy, sebab Al-Quran diturunkan mengikut dialek Quraisy. Jadi Al-Quran yang telah pun dikumpulkan ni di zaman Sayyidina Uthman ditulis dalam 6 nuskhah. Satu nuskhah dihantar ke Mekah, satu ke Kufah, satu ke Basrah, dan satu lagi disimpan di Madinah, dan satu lagi disimpan oleh khalifah sendiri. Dan selepas itu kita perhatikan Quran dikenali dengan resam Uthmani, iaitu resam yang ditulis di zaman Sayyidina Uthman. Jadi Al-Quran telah lengkap dibukukan di zaman Sayyidina Uthman dengan qiraat yang berbeza dan dihantarkan di tempat-tempat yang berbeza untuk menjadi rujukan umat orang ramai. Dengan ini umat Islam ada mushaf yang tercatat menjadi rujukan. Pada masa yang sama, para sahabat terus menghafal Al-Quran, dan para sahabat juga mengajar para tabi'in untuk menghafal Al-Quran. So peringkat yang seterusnya, peringkat yang keempat ialah hafalan Al-Quran. Yang tadi tentang tulisan Al-Quran. Peringkat yang empat ialah hafalan Al-Quran. Zaman Nabi, hafalan diteruskan. Zaman Abu Bakar, hafalan diteruskan di samping Quran ditulis. Zaman Uthman pun Al-Quran tetap dihafal di samping penulisan Al-Quran ikut dialek. Kemudian diteruskan lagi hafalan di kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, dan seterusnya Al-Quran ditulis dalam bentuk mushaf ataupun dicetak dalam mushaf-mushaf yang berbagai dan dihantar di seluruh dunia. Sekarang ini kita memiliki Al-Quran di seluruh dunia yang sama. Bermula dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Ada 114 surah, huruf demi huruf sama, kecuali perkara yang berkaitan dengan qiraat yang berbeza-beza. Okey. Inilah yang menyebabkan salah satu sebab Joseph St. memeluk agama Islam. Sebab beliau melihat Bible terdapat banyak versi, dan versi ini berbeza antara satu sama lain. Bahkan kadang-kadang di antara satu versi dengan satu versi bercanggah. Tetapi beliau teruja apabila umat Islam hanya memiliki satu versi Al-Quran. Setiap Al-Quran sama huruf demi huruf, melainkan qiraat yang berbeza, itu sahaja. Demikian juga Dr. Gary Miller. Dr. Gary Miller teruja dengan isi kandung Al-Quran yang tetap terjaga. Hafalan Al-Quran di kalangan umat Islam sama dengan apa yang tercatat di dalam mushaf, yang akhirnya juga menjadi salah satu sebab Yusuf St. memeluk agama Islam, salah satu sebab Dr. Gary Miller memeluk agama Islam. Lantaran itu, walaupun terdapat banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk memalsukan Al-Quran. Contohnya, kita lihat surah Al-Muslimun, surah Al-Mujahidun. Ada tentang, boleh lihat dalam YouTube surah-surah ini. Banyak surah-surah palsu yang direka, tetapi orang yang tahu bahasa Arab tahu pertamanya kualiti bahasa tak sama. Orang yang tahu bahasa Arab dia dapat
membezakan bahasa Al-Quran dengan bahasa manusia. Walaupun dia tak hafal Al-Quran, tetapi kalau dibagi satu teks, satu muka surat Al-Quran, satu teks tulisan manusia, orang yang tahu bahasa Arab, dia dapat bezakan, oh ini bahasa Al-Quran, ini bahasa manusia. Sebab indahnya bahasa Al-Quran, that's number one. Number two, andai kata ada surah-surah palsu, umat Islam boleh mengetahui ini adalah palsuan yang dilakukan sebab ada Quran yang sama yang menjadi rujukan. Huruf demi huruf sama. Yang kedua, berjuta manusia yang menghafal Al-Quran. Maka dengan ini, umat Islam akan dapat mengesan andai kata ada tangan-tangan jahat, tangan-tangan kotor yang cuba untuk memalsukan Al-Quran. Sebab itulah apa yang dijanjikan oleh Allah SWT, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Dan kita telah lihat sepanjang perbincangan ini bagaimana Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Sebelum itu pada 3 peringkat yang berbeza sampailah pada Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana setelah Quran diturunkan pada manusia, pada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran tetap terjaga sehinggalah sekarang dengan pengumpulan Al-Quran, penulisan Al-Quran berzaman yang berbeza daripada zaman Rasulullah hinggalah zaman kita sekarang. Sebab itulah apa yang disebutkan Allah SWT menjadi kenyataan. Al-Quran satu-satunya kitab wahyu yang menjadi sumber yang tetap terjaga keasliannya dan menjadi sumber rujukan pada umat Islam. Dan apa yang menarik yang disebutkan oleh Yusuf Estate, if whatever reason today we destroy the Holy Quran, tomorrow the Muslim can get the new Quran as what being revealed to Prophet Muhammad, because a lot of them memorize the Holy Quran. Andai kata hari ini kita binasakan Quran, esok orang Islam boleh bawa Al-Quran yang baru seperti mana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ramai di kalangan mereka yang menghafal Al-Quran. In contrast with the Holy Bible, if whatever reason today we destroy the Holy Bible, tomorrow we can't get the new Bible because none of us memorize the Holy Bible. Seandainya hari ini kita binasakan Bible, esok kita tidak akan dapat Bible yang baru sebab tidak ada seorang pun di kalangan kita yang menghafal Bible. Inilah salah satu keunikan Al-Quran yang tetap terjaga, salah satu mukjizat Al-Quran yang tetap terjaga keasliannya, dan berlakunya pengumpulan Al-Quran, penulisan Al-Quran dan pengumpulan Al-Quran sebagai membuktikan ataupun membenarkan janji Allah bahawa Al-Quran akan tetap terjaga. Sekian saja untuk kali ini. Semoga hidup kita mendapat berkat rahmat daripada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.